bahagia seluruh semesta bermula dari keluarga, dari titisan susu ibu tercinta. Mengalirlah sungai kasih abadi. Tumbuh dari keringat ayah, kita perah pengorbanannya yang melimpah. Derai air matanya mengalir di darah kita, membina cita-cita. Rentaslah seribu lautan, kembaralah ke seluruh alam. Takkan kau temui semurni cinta, semurni cinta keluarga. Bahagia seluruh semesta bermula dari keluarga, dari titisan susu ibu tercinta. Mengalirlah sungai kasih abadi. Rentaslah seribu lautan, kembaralah ke seluruh alam. Takkan kau temui semurni cinta, semurni cinta keluarga. Langkah remajamu ditusuk sembilu, kembara dewasamu diamuk nafsu. Ingatlah pesan ibu, kenanglah pesan ayah, kembalilah ke jalan Allah. Sayangi keluarga, di situlah bahagia. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah malam ni kita dapat berkumpul pada satu forum webinar siri ketiga daripada Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia PKPM, Anjuran Bersama Petronita Perak. Dan malam ni insyaAllah kita akan membincangkan isu-isu yang sangat rapat dengan diri ramai rakyat Malaysia sekarang,
memandangkan kita masih dalam keadaan lockdown, dalam keadaan duduk di rumah, dan mungkin ramai yang tidak berjumpa keluarga yang jauh dan juga sudah lama bersama dengan keluarga dalam satu rumah. Keadaan yang berbeza antara kita, mungkin ada yang dengan ramai anak, mungkin ada yang hidup berdua, mungkin ada yang anaknya jauh, mungkin ada yang sudah lanjut usia. InsyaAllah malam ini kita akan membincangkan satu topik, iaitu keluarga dan pandemik, membina kebingkasan keluarga. Dan bersama malam ini kita bawakan ahli-ahli panel yang insyaAllah tidak asing lagi dalam bidang-bidang masing-masing, dan kita akan membuka soal jawab kepada para penonton di Facebook PKPM. Anda boleh bertanyakan soalan. Kita ada juga meminta soalan beforehand sebelum kita mulakan forum kita pada malam ni. Kita ada minta beberapa soalan dan kita ada beberapa soalan yang kita dah dapat. InsyaAllah kita akan cuba tanya malam ni dan juga kita raikan soalan-soalan yang baru daripada hadirin. Satu topik yang penting untuk dibincangkan dengan kadar kalau kita lihat anak-anak yang kehilangan ibu bapa, anak-anak yang dalam keadaan PDPR mempunyai cabaran-cabaran tersendiri, sama ada yang kecil ataupun yang berusia. Masing-masing ada cabaran. Selagi mana kita bergelar insan, kita menghadapi cabaran yang tersendiri. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan panelis yang pertama, ahli panel yang pertama pada malam ini. Kita bersama dengan Puan Kamaliah Nordin. Assalamualaikum Puan Kamaliah. Puan Kamaliah Nordin iaitu pengerusi Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia, dan juga kepakaran beliau ialah dalam bidang kekeluargaan dan juga psikologi pendidikan. Apa khabar Puan Kamaliah? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. InsyaAllah ahli panel kita yang kedua, kita bawakan jauh daripada Perak, saya rasa, Puan Mazni Muhammad Zainal Abidin. Puan Mazni yang juga merupakan seorang pakar dalam bidang psikologi ataupun dalam lebih tepat lagi ahli terapi kanak-kanak, kepakaran beliau, dan akan membincangkan juga tentang topik keluarga dan pandemik, mungkin dari aspek kanak-kanak saya rasa. Yang ketiga, alhamdulillah kita bertuah pada malam ni untuk duduk bersama dalam suatu majlis ilmu bersama dengan seorang tokoh negara yang saya rasa tidak asing untuk kebanyakan daripada kita, iaitu Profesor Datuk Dr. Muhammad Hatta Sharom, Presiden Pertubuhan Terapi Psikospiritual Malaysia ataupun kepakaran beliau dalam bidang psikiatri. Apa khabar Prof Hatta? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sesuai dengan usia, alhamdulillah. Prof, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kita akan bersama untuk Puan Mazni. Assalamualaikum Puan Mazni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Didengar ke Irfan? Okay, jadi kita akan sesuai dengan usia, alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita akan mulakan dengan pertama untuk topik kita pada malam ni, keluarga dan pandemik, membina kebingkasan keluarga. Jadi bagi yang agak kurang biasa dengan perkataan kebingkasan, dalam bahasa yang lebih kita resilience ataupun keupayaan untuk bangkit semula apabila internet. Internet okey ke? Boleh dengar? Puan Mazni boleh dengar saya? Boleh. Tapi you dengar saya tak, Irfan? Irfan boleh dengar saya tak? Sebentar ya.
Internet. Boleh dengar ke? Saya dengar, tapi Irfan boleh dengar saya ke? Boleh. Boleh ya? Okey. InsyaAllah. Jadi kita mulakan dengan pusingan pertama. Boleh bertanya soalan di ruangan komen. Kita akan insyaAllah raikan soalan-soalan yang ditanya di komen. Untuk permulaan ni mungkin kita boleh mula dengan Puan Kamaliah. Sebagai seorang yang biasa ataupun membuat PhD in fact dalam bidang psikologi pendidikan ataupun kekeluargaan secara umumnya, mungkin Puan Kamaliah boleh ceritakan sedikit sebab mungkin ramai daripada penonton kita yang tak faham apa maksud kebingkasan, apa yang dimaksudkan resilience, dan boleh kaitkan sedikit dengan keadaan pandemik musim yang kita lalu sekarang. Apa yang dimaksudkan dengan keluarga yang bingkas ataupun sebuah family yang resilience, yang mampu menghadapi cabaran-cabaran dan juga mungkin cara untuk mengatasi dalam aspek yang lebih spesifik kekeluargaan dan juga hubungan family relationship, hubungan kekeluargaan itu sendiri. Okey, boleh mula ya? Okey, terima kasih Irfan sebagai moderator kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ahli panel sama malam ni, iaitu Prof Datuk Dr. Hatta, juga Puan Mazni dan juga semua audiens kita lah malam ni. Kami mengalu-alukan kehadiran anda semua, dan insyaAllah sebenarnya yang telah dinyatakan oleh moderator tadi, kita akan berbincang sedikitlah tentang konsep kebingkasan keluarga dan bagaimana kita nak memupuk keluarga yang resilient ataupun yang bingkas ini. Okey, tapi sebelum itu mungkin kita tertanya-tanyalah kenapa tiba-tiba nak bincang pasal keluarga kebingkasan keluarga resilient dan sebagainya ya. Mungkin saya boleh bagi sedikit contohlah keadaan semasa. Kajian telah menunjukkan bahawa umpamanya tahap ekonomi dunia pada tahun lepas GDP-nya telah menurun sebanyak 4.5% pada tahun 2020, dan tahun ini dijangkakan akan menurun lagi sebanyak 5.6% ya. Ini GDP dunia. Maka ini akan meninggalkan kesan kepada suasana kerjaya, mungkin ada yang hilang kerja dan sebagainya, dan akan meninggalkan kesan kepada keadaan keuangan keluarga. Itu yang pertama ya. Mungkin juga kita boleh lihat dari sudut kesihatan mental umpamanya kan. Jadi kajian telah menunjukkan bahawa pelajar-pelajar higher education ya, pelajar pengajian tinggi di Indonesia, di Thailand, di China ya, di Malaysia, tahap anxiety, tahap stres, tahap kemurungan amat tinggi sekali ya. Dan kita dari kajian yang telah dibuat, 38% daripada pelajar-pelajar kita di pusat pengajian tinggi ini mengalami stres, mengalami anxiety dan juga depression, kemurungan di tahap yang ringan dan sederhana. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, 20.5% mengalami depression, anxiety dan stres ini di tahap teruk dan juga sangat teruk. Jadi ini merupakan satu kata tahap yang agak tinggi lah ya, yang tinggi. Dan kita juga saban hari mendengar bagaimana masalah-masalah di Malaysia kan akibat daripada pandemik ini, umpamanya tahap perceraian ya pada tahun lepas ya, kalau tak silap saya the first 2 months of 2020 itu 72,000 pasangan Islam telah bercerai ya. Dan kalau kita lihat laporan daripada UNICEF, keadaan ataupun keganasan domestik, keganasan keluarga, rumah tangga yang melibatkan ahli keluarga dan anak-anak di Malaysia telah meningkat ya pada tahun 2020. Ini laporan daripada UNICEF. Dan juga tahap
kadar suicide, kadar bunuh diri dalam kalangan keluarga juga meningkat pada masa pandemik ini. Jadi ini semua merupakan latar belakang ataupun setting perbincangan kita pada hari ini. Kenapakah kita perlu berbincang tentang bagaimana kita nak memupuk keluarga yang bingkas ataupun resilient ini kan. Okey. Jadi perbincangan kita malam ini tuan-tuan dan puan-puan sangat-sangat pentinglah bertepatan dengan keadaan kita sekarang ini. Jadi apakah kita maksudkan dengan keluarga kebingkasan keluarga ataupun keluarga yang bingkas ataupun keluarga yang resilient ya? Saya mana yang telah dinyatakan oleh secara ringkasnya oleh moderator kita itu tadi kan bahawa keluarga yang bingkas ini adalah keluarga yang berdaya tahan. Itu satu. Jadi keluarga yang bingkas, yang resilient ini berdaya tahan untuk menghadapi segala cabaran yang datang, melaluinya dengan baik. Dan juga keluarga yang bingkas ini merupakan keluarga yang boleh adapt, boleh menyesuaikan diri dengan keadaan yang perubahan-perubahan yang datang. Umpamanya bila pandemik ini keadaan keluarga mungkin berbeza dengan sebelum pandemik. Umpamanya ramai anak-anak yang PGPR di rumah secara berlanjutan beberapa bulan dan sebagainya. Maka ini mungkin merupakan satu punca stres kepada keluarga berkenaan, pada ibu bapa, bukan hanya kepada ibu bapa, kepada anak-anak itu sendiri sebab tak boleh keluar dan sebagainya. Maka keluarga yang bingkas, yang ada resilient boleh menyesuaikan diri dengan keadaan ini. Dia berubah untuk menyesuaikan diri dengan keadaan-keadaan ataupun perubahan yang begini. Okey, dan keluarga yang bingkas ini juga boleh cope dengan masalah-masalah mendatang. Umpamanya kehilangan punca pendapatan, umpamanya kematian seorang ahli keluarga kan, sebab kita dengar saban hari ramai yang mati meninggal akibat daripada COVID-19 jadi inilah antara antara kelebihan keluarga yang resilient, yang bingkas. Dia boleh cope dengan trauma-trauma yang sebegini. Maka tuan-tuan dan puan, janganlah ingat bahawa keluarga yang bingkas ini tidak terkena ataupun tidak terkesan dengan masalah-masalah yang datang. Sebenarnya ada kesan, ada meninggalkan kesan, tetapi itu yang kita guna bingkas tu. Tetapi keluarga yang macam ni dapat bingkas bangun, bounce back ataupun bingkas bangun kembali untuk menghadapi, menjalani kehidupan yang sejahtera dan baik balik semula. Dan apabila keluarga ini bingkas bangun semula, dia akan lahir sebagai satu keluarga yang lebih kuat daripada sebelumnya. Lebih matang, lebih kuat untuk menghadapi cabaran yang akan datang dan sebagainya. Inilah dia ciri-ciri ataupun kata apa yang kita maksudkan dengan keluarga yang bingkas atau kebingkasan keluarga, keluarga yang resilient. Okey. Jadi bermakna bahawa keluarga resilient ni bukan hanya penting sewaktu pandemik, sewaktu di masa-masa lain pun memang keluarga yang resilient tidak mesti kita bina. Kerana apa? Kerana dalam keluarga, apabila kita membina sebuah keluarga, apabila kita berumah tangga, banyak stresses, punca-punca stres atas kehidupan kekeluargaan kita, umpamanya kewangan, umpamanya hubungan suami isteri, umpamanya hubungan dengan anak-anak, umpamanya pendidikan anak-anak bermasalah dan sebagainya kan. Okey, so banyak stresses yang ada, yang punca-punca stres yang akan dilalui oleh sebuah keluarga. Jadi maknanya membina keluarga yang bingkas ini bukan hanya penting waktu pandemik, walaupun ianya lebih pentinglah, tetapi secara keseluruhannya keluarga yang bingkas ni merupakan satu perkara yang tidak kita mesti laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang saya nak bagi, kajian telah kami buat menunjukkan bahawa sebuah keluarga itu dia punya orang kata
peta perkembangan dia kan, dari sudut kesejahteraan sebuah keluarga itu, dia 0 to 5 years ya, 0 hingga 5 tahun itu macam steady sajalah ya, sebab itu honeymoon period dan sebagainya kan. Okey, lepas tu bila dia lepas 5 tahun hingga 10 tahun itu meningkat dia punya stres pada keluarga itu melalui satu keadaan yang stres yang amat tinggi dan kesejahteraan mereka menurun. Sehingga 10 tahun tu memang at the bottom dari sudut kesejahteraan sesebuah keluarga. Dan selepas 10 tahun menjalani perkahwinan, barulah sesebuah keluarga itu menunjukkan peningkatan dari sudut kesejahteraan mereka. Sedikit naik sehinggalah 15 tahun perkahwinan, barulah mereka steady dan paling of course lah, paling sejahtera ialah dalam kalangan warga emas yang dah berpencen ataupun dah 50 tahun, 60 tahun. Maknanya keluarga yang macam ni memang steady lah, memang sejahtera. Tapi apa yang saya nak tarik perhatian tuan-tuan dan puan-puan ialah bahawa sesebuah keluarga dalam kehidupan dia itu tidak, orang kata bergerak secara linear ya. Perkembangan kesejahteraannya tidaklah secara linear, ada naik turun, dan kita pastikan dalam kajian kita bahawa 10 tahun itu merupakan the peak of the problem ya. Paling teruk kesejahteraan keluarga itu kerana masa itu banyak stresses dalam keluarga. So ini bermakna bahawa daripada awal lagi kita kena bina ya, kebingkasan keluarga kita untuk menghadapi semua masalah-masalah yang mungkin akan mengganggu gugat kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kita. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah kita nak membina ya keluarga yang bingkas ini ya. Okey, apa yang saya nak tekankan di sini ialah dalam sesebuah keluarga itu, ciri-ciri keluarga itu ada yang kita namakan sebagai yang statik, dan ada dari sudut functionality ataupun kefungsian sebuah keluarga yang berbentuk dinamik. Okay. Jadi apabila kita nak fokus kepada perkembangan keluarga, kita nak fokus kepada membina keluarga yang bingkas, kita fokuslah kepada functionality atau kefungsian keluarga itu yang dinamik, yang kita boleh ubah, yang kita boleh usahakan dan sebagainya. Yang statik ini kita macam terima je lah, kita tak boleh ubah sangat. Umpamanya tahap pendidikan ibu bapa umpamanya ya, sudah memang sekarang ni lifelong learning boleh lagi kita tingkatkan. Tapi secara umumnya that's it lah, maknanya kalau macam tu then macam tu lah, walaupun kita boleh tingkat sikit-sikit lah dengan kursus kita, belajar balik dan sebagainya. Tapi itu kita namakan sebagai ciri statik sesebuah keluarga. Now, apabila kita nak bina sebuah kebingkasan sebuah keluarga, baiklah kita fokus kepada kefungsiannya yang dinamik ya, yang boleh kita ubah, yang kita boleh usahakan dan sebagainya. Contoh hubungan antara suami isteri, hubungan dengan anak-anak. This is functionality. Maknanya kita boleh ubah, kita boleh usahakan, kita boleh perbaiki, tiap-tiap hari kita boleh baiki dan sebagainya. Yang keduanya ialah umpamanya sokongan dalam keluarga, sokongan terhadap anak-anak, suami menyokong isteri, isteri menyokong suami dan sebagainya. Ini merupakan juga ciri keluarga yang boleh kita usahakan ya. Bukan yang kita terpaksa terima je macam tu, tapi kita boleh usahakan, kita boleh perbaiki dan sebagainya. Satu lagi contoh ialah bagaimana ibu bapa kontrol anak-anak ya, bagaimana ibu bapa mengawasi anak-anak, bagaimana ibu bapa menguruskan anak-anak ya. Maknanya kemahiran keibubapaan lah ya. Jadi ini pun kita boleh improve, kita boleh perbaiki untuk lebih baik dan sebagainya ya. Dan juga kasih sayang ya, kasih sayang dan keterbukaan sesama kita dalam sesebuah keluarga. Jadi ini pun kita boleh improve ya, kita boleh handle, kita boleh usahakan, kita boleh belajar macam mana lagi nak tingkatkan dan sebagainya. So
perkara-perkara inilah yang kita perlu fokus apabila kita bercakap tentang bagaimana kita nak meningkatkan sesebuah keluarga, kebingkasan sesebuah keluarga. Jangan kita duk fikir perkara yang statik. Jangan kita duk fikir tentang level education level, tahap pendidikan anak ibu bapa, atau juga kerjaya suami umpamanya, kerjaya isteri, kerjaya suami umpamanya. Dia dah ada kerjaya yang tetap. Memang kita boleh usaha cari kerjaya lain, tetapi itu makan masa yang setahun, 2 tahun mungkin tak boleh nak cari lagi kan. So that is something yang kita rasa ala kadar kita terima je lah dulu walaupun kita boleh usahakan. Tapi perkara yang saya sebut tadi, yang dinamik tadi, yang berkaitan dengan functionality keluarga itu tadi, itu yang perlu kita fokus. Jadi kita membina keluarga, kebingkasan keluarga ni bukan bila ada masalah baru kita bina, ada masalah baru kita bina. Bukan. Ianya perlu nurturing, perlu dibuat secara berpanjangan. Bermula daripada kita kahwin, berumah tangga, dan slowly we build up. Jadi kita tak boleh maknanya okey dah pandemik marilah kita buat. Boleh, tapi dia bukan one off macam tu. Dia mesti berterusan ya, dibina. InsyaAllah ya. Jadi apakah kaedah? Ringkasnya saya rasa saya mungkin ada beberapa minit saja lagi. Apakah kaedah ataupun pendekatan yang boleh kita gunakan? Pertama, ya, untuk membina keluarga, kebingkasan keluarga, fokus pada spirituality. Itu yang pertama. Spirituality bermakna bahawa hubungan kita dengan Allah SWT, amalan kita ya, solat kita dan sebagainya ya, kepercayaan kita kepada hakikat bahawa Allah yang pemberi rezeki, Allah yang melindungi kita dan sebagainya. Ini namakan spirituality. So this one kita cuba bina bersama dengan anak-anak, suami isteri, bina bersama sebagai sebuah keluarga. So spirituality is very important. Yang keduanya ialah emotional regulation, ya, ataupun kemahiran kita menguruskan emosi kita atau emosi keluarga lah, ahli-ahli keluarga dan sebagainya. Ini merupakan satu juga kemahiran. So we have to have this skill, ya, macam mana kita nak menguruskan emosi masing-masing ya. Apabila kita dalam rumah ya, pandemik ini kita duduk dalam rumah, suami isteri, anak-anak dan sebagainya, emosi kita itu bagaimana kita nak regulate. This is very important. And then yang ketiganya, penetapan matlamat keluarga. Maknanya kita bersama-sama dengan anak-anak, dengan suami, dengan isteri, sama-sama bincang long term shared values, kongsikan nilai-nilai kita, apa yang penting bagi kehidupan kita satu keluarga, kemana kita nak pergi, ya, identiti keluarga kita apa, ya, keluarga kita nak ke mana. Maknanya kita kalau kita orang Islam, maknanya kita nak mencari keridaan Allah sebagai satu keluarga kan. So this is, kita can share dengan satu ahli keluarga, semua keluarga kita tu sebagai satu, orang kata sebagai shared values, ataupun kita tetap matlamat kita. Okey, itu long term matlamat syurga, keridaan Allah SWT. Short term matlamat apa dia? Ya, so kita tetapkan bersama, bincang bersama dengan anak-anak dan sebagainya. Bukan hanya suami yang menetapkan objektif atau matlamat keluarga, tapi bersama. Dan ini apabila dapat dibina bersama, maka keluarga itu akan dapat satu contribute pengaruh ataupun faktor yang boleh membangunkan kebingkasan keluarga lah ya. Seterusnya ialah pengurusan stres. Ini pun perlu jugalah untuk keluarga yang bingkas ini. Keluarga ini tahu macam mana nak menguruskan stres. Sebab kita tahu bahawa keluarga akan melalui pelbagai stres ya. So how do we manage this stress? Stres selalu kita cakap tentang individual stress kan. Saya sebagai ibu stres, anak balik dari sekolah stres, suami balik kerja stres. But we are talking now about family stress, the stresses in the family. How do we, bagaimanakah kita menghadapi dan menguruskan stres-stres keluarga ini? Lepas tu satu lagi ialah penyelesaian masalah kan.
Sebab kita kata keluarga kita memang sentiasa akan menghadapi masalah. But how do we solve this problem? Yang penting bukan hanya how do we solve the problem, tetapi penglibatan semua ahli kita dalam menyelesaikan masalah. Ya, umpamanya kan, kalaulah umpamanya ayah ya kena berhenti kerja sebab pandemik ini, bagaimanakah, this is a problem that family face, bagaimanakah isteri dan juga anak-anak react to this, kan? Bagaimana kita menguruskan stres ini, bagaimana kita menghadapinya dan sebagainya, bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan keluarga kita dalam keadaan yang macam tu dan sebagainya. So this is something yang very important jugalah untuk sebuah keluarga itu menjadi keluarga yang ringkas, ya. Seterusnya ialah perancangan keluarga. Keluarga yang ringkas ini dia memang terancang. You have to senaraikan, you have to list priorities, ya. Apakah priority pada keluarga itu, dan plan aktiviti yang ada priority lah. So kita plan buat bersama. Banyaklah maknanya perkara yang kita rasa kita nak buat, tapi prioritize and then kita setuju bersama dan kita buat bersama. This is very important. Perancangan, ya. Perancangan ni termasuklah pemakanan, kesihatan, aktiviti fizikal dan sebagainya yang membawa kesejahteraan kepada keluarga. And then satu lagi ialah very important ialah ahli keluarga menunjukkan sokongan dan galakan kepada masing-masing. It's a teamwork. Family has to be a teamwork. Dia tak boleh sorang-sorang macam tu. Jadi dia kena a teamwork and masing-masing memberi sokongan dan galakan, ya, kepada ahli yang terlibat. And the next one very important is komunikasi. Komunikasi terbuka. Untuk sebuah keluarga mendapat kebingkasan, mesti ada orang kata honest communication, sincere communication, terbuka, jujur dan sebagainya. Umpamanya mampu boleh sharing perasaan, umpamanya sharing masalah, umpamanya, ya, dan sebagainya. Dan ahli-ahli keluarga yang lain mesti menunjuk minat apabila ada seseorang ahli keluarga kita yang sharing masalah-masalah, yang lain mendengar dan menunjukkan minat. Okay, so this is also very important, ya. Dan kasih sayang of course lah very important, ya. Kasih sayang, understanding, kemaafan. Satu lagi, keluarga yang ringkas ini memang dia sentiasa boleh memaafkan, tidak dendam dan sebagainya lah, ya. So mesti dapat memaafkan sesama sendirilah. Ini kalau nak cakap pasal kemaafan ni panjang, another slot lah, tentang kemaafan antara suami isteri dan sebagainya lah, ya. And another one very important is also celebrating life events, ahli keluarga lah. Umpamanya hari jadi ke, ataupun kejayaan anak-anak ke, kejayaan suami dapat pangkat lain, naik pangkat dan sebagainya, kan. All these are celebrations that we have to celebrate together, raikan bersama. Apabila kita raikan bersama, the sense of belonging di dalam sebuah keluarga tu akan terbentuk dan akan menjadi lebih baik. So ini akan menjadi contribute, menyumbang kepada kebingkasan sesebuah keluarga itu. Dan yang seterusnya ialah positive thinking, very important untuk keluarga yang bingkas, ya. Resilient family ni dia kena positive thinking sahaja. Positive thinking ni macam mana? Apabila sesuatu perkara berlaku, kita mesti sentiasa ingat, orang kata bawa anak-anak umpamanya kepada take the positive side. Okay, kalau sesuatu perkara buruk berlaku, now what have we learned from that? So this is the growth mindset. Dalam psikologi kita panggil growth mindset lah. Dan juga bukan hanya apabila
positive thinking ni dan growth mindset ni bukan hanya apabila perkara yang buruk berlaku. Apabila perkara yang baik berlaku, kita juga kena ada growth mindset. Di mana pada anak-anak kita ataupun pada isteri suami kita, we pinpoint apakah yang membuat kita berjaya. Apabila anak-anak balik dia kata berjaya ni dapat apa-apa, now we don't just say oh good, very good, awesome apa semua, bukan. That is not a growth mindset. What we should say is that okay, very good, but what have you done? Why you achieve such thing, kan? Kenapa kita berjaya? So that next time boleh ambil itu untuk kita berjaya dalam konteks yang lain. Ataupun adik-beradik lain belajar macam mana nak berjaya, suami isteri dan sebagainya. So this is also a very important aspect of keluarga yang bingkas. Dia ada growth mindset, ya. Dan saya rasa mungkin masa tidak begitu mengizinkan, tapi saya nak sebut juga, boleh Irfan? Saya nak sebut juga tentang extended family. Ya, extended family. Sebabnya saya dengan Prof Datuk Dr. Hatta ni, kami ni nenek dan atuk lah, kan. Okay, extended family. Jangan kita perkecilkan peranan atuk dan nenek dalam sebuah keluarga. Because atuk dan nenek ini merupakan kestabilan, sumber kestabilan emosi dalam sebuah keluarga. Sumber kestabilan emosi kepada the parents, ayah dan maknya, dan juga kepada cucu-cucu tu, ya, anak-anak tu. So this is very important, ya, whereby mungkin anak dan menantu boleh sharing masalah dan sebagainya, cucu-cucu juga boleh sharing masalah dan sebagainya. Walaupun mungkin datuk dan nenek tak boleh selesaikan masalah, tapi the listening part is also very important. The listening part and showing just support macam tu saja, emotional support and so on is also very very important lah untuk keluarga yang bingkas. So secara ringkasnya lah, ya, saya rasa dalam masa 7 minit yang diberikan kepada saya, secara ringkasnya begitulah. Firstly, saya sebut apakah dia dimaksudkan dengan keluarga yang bingkas, all the stresses that family has to go through. Dan yang keduanya saya sebut juga tentang bagaimana sikit sebanyak kita nak membina kebingkasan keluarga kita. Sekian, kembali kepada moderator kita. Terima kasih. Mana moderator kita? Okay. Baiklah, alhamdulillah ada technical problem sikit, tak apa. Okay. Terima kasih Puan Kamaliah. Alhamdulillah. Jadi kita dah dengar daripada Puan Kamaliah. Sebelum tu ucap tahniah juga dekat Puan Kamaliah atas penganugerahan doctorate latest. Saya rasa baru dalam berapa minggu Puan Kamaliah, betul? Alhamdulillah. InsyaAllah kita dah dengar daripada Puan Kamaliah untuk topik berkisar kita tentang kekeluargaan, lebih spesifik hubungan keluarga, suami isteri. Puan Kamaliah ada menyentuh beberapa perkara ataupun aspek yang kita boleh lakukan dalam keluarga. Contohnya lebih fokus kepada ciri-ciri yang functional, yang apa, kefungsian, functionality of a family institution. Maksudnya hubungan antara suami isteri, support antara anak-anak. Dan kita nak dengar lebih lanjut daripada Puan Mazni. Mungkin sebagai seorang yang pakar dalam bidang kanak-kanak, I think your Instagram apa, play is the best medicine, betul Puan Mazni? Yes. So, bermain. Kita bila musim PKP ni akan ramai anak-anak dekat rumah, ada yang duduk di apartmen, ada yang duduk rumah banglo, ada yang mungkin ibu bapa hilang pekerjaan, ada yang bapa in fact meninggal dunia. Kalau kita tengok laporan dalam harian Metro, tak silap saya dalam minggu lepas, lebih kurang 1,517 anak-anak yang kehilangan ibu bapa
orang dependent. Jadi Puan Mazni, daripada Puan sendiri, apakah kebingkasan sebuah keluarga itu dan bagaimana untuk kita melahirkan sebuah keluarga yang bingkas secara khususnya bagi konteks anak-anak dan juga anak-anak lah ataupun cucu-cucu mungkin dalam konteks yang lebih besar lagi. Silakan. Terima kasih Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, I think saya punya session is more like macam mana nak bercakap mengenai kebingkasan kepada kanak-kanak. Itu yang saya prepare, tapi along the way kita boleh je lah add on nanti kan. Saya selalunya lagi satu, Irfan tolong tarik saya balik. Saya ni suka cakap ibarat layang-layang. Saya akan terbang, lepas tu saya tak tahu macam mana saya nak stop. Okay, right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat kat luar sana. Bahagian saya ialah saya untuk macam mana kita nak share resilience ni kepada dengan anak-anak ya, macam mana kita nak bercakap mengenai resilience dengan mereka ya. Kata Puan Kamaliah tadi, resilience ni is the ability to cope with things when something go wrong. Bila dengan kanak-kanak kita melihat kanak-kanak tu punya ability to cope with dia punya ups, downs and bounce back from the challenges that they are experiencing during their childhood. Right? Sebagai contoh, berpindah rumah, bertukar sekolah, studying for their exams and also the death of the loved ones. Okay, macam whatever yang kita tengah hadapi sekarang ni dengan pandemik ni, kita ramai anak-anak yang kehilangan not one, kedua-dua ibu bapa pun ada. In fact, saya sendiri pun ada anak saudara yang kehilangan parents dia, kehilangan ibu bapa dua-dua sekali. Dan even dealing dengan new members in the family pun kita kena build up the resilience dalam pada budak tu ya. So building up dia punya resilience ni will help children not only to deal with the punya current difficulties that are part of our everyday life, right, but also to develop the basic skills and habits that will help these children deal with challenges later in their life. Okay, especially during their adolescence and adulthood ya. Semua orang akan mengalami fasa kesukaran atau kesusahan ya. Dan setengah kanak-kanak ini they will encounter even more challenges ya, and even trauma in their lives than others, right? As much as we love and nurture anak-anak kita, there's no way to protect them sebenarnya from everything that could go wrong. Okay, but the good news is that you can help prepare them for life storms, because resilience is a work in progress. Okay, and sometimes that we can continue to develop through our life. Bukan zaman budak-budak je, kita sendiri pun belajar, still belajar. Saya sendiri masih belajar bagaimana to build up my resilience in my life, in my family. So what helps a child be resilient? Okay, there are many factors sebenarnya, including knowing you have a family who love you and can be dependent on and support you. Okay, the most important part is your family ya. Kita ada keluarga, dan bila kita ada keluarga, kita mengharapkan keluarga kita tu, kita always go to the family lah. Selalunya saya bercerita kepada parents, let us be best friend to our children. Okay, rather than dari kecil lagi kita jadikanlah diri kita sebagai sahabat kepada anak-anak kita, supaya satu hari nanti bila mereka ada masalah, they will come back to us, bukan kepada peers, bukan kepada kawan. Walaupun peers itu important, but then when it comes to problem solving, rasanya it will be better kalau dia berkongsi cerita dengan kita punya parents kan. Okay, now saya akan proceed dengan beberapa cara that can help our child adopt with challenges ya. Pertamanya ialah melalui tell them stories about resilience. Okay, apa itu resilience? Dalam tell them stories about it. Tadi Puan Kamaliah ada cakap pasal atuk nenek sumber kestabilan emosi dalam keluarga. Alhamdulillah, saya ada ayah yang suka berkongsi cerita mengenai keadaan dia dulu. Okay, masa dia cerita macam mana dia ambil SPM di dalam hutan. Dia pergi, ayah saya cikgu, so dia pergi mengajar anak-anak orang asli dalam hutan to get
untuk sampai ke tempat dia mengajar tu dia kena naik helikopter dia kena naik rakit. Masa tu mana ada speedboat, dia ada rakit dia naik rakit untuk sampai ke sekolah yang tempat dia mengajar. Okay? Di situlah dia belajar untuk SPM dia pada masa tu So the struggle that dia kena go through semua, dia selalunya dia akan bercerita selepas solat antara solat maghrib dan solat isyak. Alhamdulillah during semasa pandemik ini kami ada banyak, kita orang selalu kalau macam get together akan ada solat jemaah bersama-sama lah, bertukar-tukar imam lah. Hari ni anak saya, besok anak adik saya, like kita akan bertukar-tukar imam. Dan alhamdulillah lah perkongsian itu sangat membuka mata anak-anak saya dan anak-anak saudara saya lah. Cerita-cerita yang dicerita tu semua yang saya dah pernah dengar dari kecil, tapi I still enjoy the story I still enjoy the stories yang dia akan bercerita mengenai his resilience Yang keduanya, kita look for examples of hardship and resilience when watching movies. Kan dah lama duduk kat rumah ni, kan kadang kita banyak nak tengok Netflix. So kita cari cerita-cerita yang ada what we call that, yang ada menunjukkan hardship. Macam saya ambil contoh cerita Batman. Okay, saya ambil Batman macam mana dia masa kecil dia tengok mak bapak dia dibunuh di depan mata dia. Okay, you bayangkan the struggles that dia kena, the struggles that he has to grow up as an orphan. Okay, macam mana now dia bounce back, macam mana dia bounce back daripada kejadian tersebut Dan bila kita cakap pasal movie sekarang, even drama pun kita ada banyak drama dekat dalam TV yang bersangkut paut dengan resilience ni. So the best sebenarnya adalah parents duduk together dengan anak-anak dan menceritakan balik mengenai drama tu. Like supaya dia akan nampak. Kadang-kadang kita nak bercerita mengenai sesuatu contoh tu agak difficult lah, agak susah. So kita nak cari contoh tu macam mana. So this is what you call as movie therapy. Okay, movie therapy ni ialah kita relatekan movie ke drama ke dengan apa-apa benda yang kita nak bercakap dengan anak kita. And the third one is don't accommodate every need your child expresses. Maknanya apa benda yang diorang nak, jangan kita nak kan je, kita on kan je, kita bagi je apa benda yang diorang nak. Okay, for example, saya hantar anak saya pergi Al-Qadim Camp many years ago masa tu diorang sekolah menengah secondary school So masa saya nak hantar tu diorang akan bagi 1001 reason kenapa tak payah pergi. Like first is diorang dah ada comfort zone. Diorang comfort zone mereka di rumah. Jadi untuk menghantar mereka ke satu tempat, masa tu diorang buat dekat Pulau Pangkor So dah kena cross naik ferry so kita macam saya dan suami saya, alhamdulillah kita orang sangat strong bila kita collaborate selalu dalam nak membesarkan anak-anak kan. So kita orang kata okay, tak apa, you be fine, akan enjoy tapi yalah, tak nak tu muka masing-masing panjang semasa nak pergi hantar dekat ferry tu. Tetapi saya dengan suami saya selalu macam terfikirlah. Suami saya dia very dia bukan mengongkong, tapi dia sangat particular anak dia nak jumpa siapa, nak pergi dengan siapa kan. So kan dia ikut tau. Kita orang hantar mereka ke Al-Qadim Camp tu, tapi kita orang ikut dari belakang So and then bila sampai kat sana kata dah lah, saya yang banyak yang dah lah, it's okay, they will be fine tapi suami saya tak So bila kita orang dah hantar diorang ke sana, so on the day that kita orang nak balik tu dia dia macam worry jugalah, dia ada worry. Dia bagi, tapi daripada masa yang sama dia macam risau anak dia nak pergi ke camp tu. But then on the day that kita orang ambil muka balik daripada camp tu, sepanjang jalan daripada Lumut ke Ipoh, macam-macam cerita dikongsi. Macam mana seronoknya mereka first time duduk dorm, first time nak kena basuh baju sendiri. It's about teamwork, kena buat rakit from pantai nak kena pergi satu pulau tu
dekat je. So diorang kena belajar buat rakit together, and then macam mana diorang masuk hutan yang gelap, malam yang gelap gelita, ada berpandukan kepada tali dan juga suara coach kat depan. Diorang akan jalan ikut lereng bukit, dan last kali experience ialah masuk ke liang lahat. Dia kata dia akan masuk ke liang lahat, dia akan pandang ke langit, dia dah nampak bulan. So you're fine, you pass the test macam tu kan. So something yang kalau ikutkan kita macam tak bagi nak pergi, tapi bila dah sebaliknya diorang had fun. In fact they thank us for sending them for the pada ke camp tu lah. Okay, yang keempatnya, let your child make mistakes. Okay, allow them, because hidup ni tak selamanya sempurna. Kita mesti ada buat kesalahan dalam kesalahan kita along the way kan. Jadi kita kena ajar mereka that it's okay to make mistakes, ya. Macam for example, macam belajar naik basikal, right? Dia build up dia punya confidence. Okay, bila dia jatuh, itu dah resam, naik basikal mesti jatuh. Mana dia orang naik basikal tak jatuh kan? Jadi kan ada setengah mak bapak tu yang very worry bila anak naik basikal tu, macam kena pegang basikal tu kat belakang supaya dia tak jatuh. Saya pun tak tahu kenapa kena pegang. Tapi mesti dia akan, biar dia merasa berjatuh sekali kan, so that dia akan dia tahu, okay, kalau dia buat balancing macam ni, dia tak stable, dia kena tegakkan ke. So dia akan belajar buat balancing kan. So daripada kan ke basikal dia ada two wheel yang support kat kiri kanan tu, so dia boleh start dengan buka satu wheel, lepas tu buka another wheel, so dia akan, alhamdulillah dia boleh naik. Dan once dia dah dapat the balance tu, dia dah boleh naik a two wheel bike, ya. So macam lagi satu tips saya suka bagi tips untuk bagi anak lagi satu belajar senang naik basikal roda 2 ialah belajar dengan naik skuter dulu. Okay, skuter, it's more about balancing kan, skuter dulu. And when we talk about balancing, saya dah nak keluar dah, tapi saya kena share juga. More about balancing ialah kalau ada anak, make sure that dia orang merangkak. Okay, merangkak adalah satu proses development yang sangat penting untuk that relates to balancing in life. Ya. Pasal ada budak yang tak merangkak, cuba kita tanya, dia orang tak reti nak naik basikal. Okay, ada ramai juga adults yang tak reti naik basikal, because when you ask back, dia orang tak pernah crawl, ya. Dia orang tak pernah crawling, diorang skip that crawling part, ya. Dan yang kelima, put disappointments into perspective. Okay, how we explain things to ourselves in times of crisis can greatly affect how we process and learn from those events, right? Sebagai contoh, saya ambil contoh anak saya sendiri. Saya selalu anak je, saya tak pakai contoh anak orang lain. Pasal saya ada 3 orang anak dan tiga-tiga tu ada different personality, dan masing-masing ada diorang punya skills lah, diorang punya specialty, ya. So anak saya yang kedua ni, dia dari kecil dia memang nak jadi doktor, medical doctor, ya. So saya pun support dia punya minat tu dengan membeli banyaklah barang permainan yang bercenderung kepada kedoktoran, ya. And sampailah satu tahap dia buat A-level. Saya dah kata A-level ni susah, dalam banyak-banyak matriculation punya ni, pre-university punya course, A-level is the most difficult one to me, ya. So dia kata tak apa, I want to do it. Okay, fine, you do it. Okay, saya suruh dia buat. And then somehow along the way, she didn't do well. Okay, she didn't do well masa dia dekat tailors. And along the way juga, she discovered that sebenarnya dia ni punya minat is in mathematics sebenarnya. Not so much of medic. I don't know. Mungkin kerana saya terlalu push dari kecil untuk menjadi seorang doktor, atau mungkin kerana saya support dia sangat untuk menjadi seorang doktor, yang membuatkan dia tidak nampak yang lain-lain tu. So bila dia tahu dia strong in maths,
dia tanya saya, dia kata boleh tak? Is it wrong? Dia kata salah ke? Kalau dah sampai ke tahap ini dia nak tukar kursus. Saya kata dia tak ada salah dan silapnya dalam proses pembelajaran. Okay? Dalam lain orang lain dia punya cara dia. Okay? So this is your path. Ini dah jalan yang dia pilih dan kita tahu dah you cannot proceed with this. So what do you think you can do? So I tanya dia balik. Dan dia kata okay, dia nak buat data science, dia kata. So bila dia nak buat data science, so ayah dia pun macam counterpart kata okay, why not kita buat computer science, you know, that nanti you can major in data analyst later on. So alhamdulillah dia terima dan alhamdulillah dia dia berjaya sekarang ya. Dia alhamdulillah dia happy with her results, happy dengan apa yang dia belajar. Okay, so that is some of the ways that kita boleh tolong untuk bantu anak-anak kita ni to build up dia punya kata resilient dia ya. Lagi satu I will also share some ideas juga macam mana kita nak assist anak kita untuk jadi resilient tadi ya. Pertamanya macam Puan Kamila kata tadi ialah think positive ya. Always think positive, untuk always memberi pemikiran yang positif kepada anak-anak. Okay? It will build up dia punya self confidence. Okay? Yang keduanya ialah look after yourself. You look after yourself. Teach your child the importance of basic self-care. This may be making more time about to jaga pemakanan dia, jaga exercise dia, jaga tidur dia. Ini supaya dia cukup tidur untuk pembesaran dia. Okay? Dan yang ketiganya keep on trying. Jangan give up. Jangan macam anak saya tadi kita tak apalah, that's it, you cannot do that, tak payahlah nak proceed. Tak, saya never give up. Cari benda lain yang boleh membuatkan mereka berjaya. Okay? And then buat ialah talk to somebody. Okay? Budak-budak ni dia ada benda kadang-kadang dekat dalam dia yang dia nak cakap, tapi dia nak berkongsi dengan mak bapak tu dia tak boleh, dia tak reti. So let them choose someone yang orang comfortable with untuk bicara dia. Okay? It can be the teachers, it can be kawan. Okay? Dan yang kelima ialah help your child by having them help others. Okay? Maksudnya macam anak saya yang pertama tu, anak saya yang sulung dia high functioning autism dan dia slow learner. Okay, dia slow learner. So bila macam mana saya nak upkan dia punya self confidence dia ialah dan dia juga ada problem skin ya. Dia ada eczema yang atopic eczema yang teruk. So dia memang hidup dia dengan lotion dan krim lah, banyak krim yang dia kena pakai. So to build up his confidence, saya minta dia bercakap dengan patient saya, budak-budak thalassemia, mengenai makan ubat ya, because and then dia kata tak boleh Umi, dia tak boleh cakap. I kata boleh, you can do it, you can do it. So dia kata okay, you give me 20 minutes. Saya cuma bagi dia dia kata tak apa, bagi dia 20 minit je. So kita agree dengan penganjur, okay lah dia cakap 20 minit. Tapi it ends up dia bercakap selama 2 jam. Okay, dia share dia punya pengalaman macam mana kita ni sakit, kita yang sakit. So orang suruh makan ubat tu, you makan lah, dia katakan. Kita yang rasa sakit. Orang lain tak kisah kalau kita tak makan ubat, that's fine, dia katakan. They have no problem with that. But then you will feel the pain. So you have to be responsible for your body. Okay? So bila dia cakap tu, dia dalam 2 jam tu sampai budak baring-baring ya. And anak saya ni dia kurang, dia punya first language dia English. Dia kurang, dia bukan tak boleh cakap bahasa Melayu, tapi dia ada pelat Chinese tu dalam bahasa Melayu dia. So dia daripada orang gelakkan dia prefer dia bercakap dalam bahasa Inggeris ya. So dia cakap dalam bahasa Inggeris dekat dengan pesakit-pesakit saya yang kebanyakannya 99% Melayu. So budak-budak ni faham dia cakap, sampai budak-budak ni akan selepas dia cakap tu dia akan jumpa dia. So dia membantu other people dan make himself build up dia punya resilient dalam diri dia ya. And then accept that change happens all the time. Kita akan, this is life. Life will always change. Like Puan Kamila kata tadi,
kita kena sentiasa bersedia dengan perubahan. Okay? Macam pandemik, siapa sangka sampai setahun lebih kita duduk dalam rumah. Asalnya 2 minggu, jadi dah setahun lebih, dah 2 tahun dah kan kita dalam rumah kan. So and then lagi satu ialah accept the negative things that can happen. Okay? Pasal kita tak selamanya berjaya, tak selamanya akan menang dengan kata lain. So kita kena ada proses, kena hadamkan sikit yang some negative things in what is happening in your life, ya. And then improve your problem solving. Macam Puan Kamilah share juga tadi, improve your problem solving. Dengan kanak-kanak, bila kita nak buat problem solving, kita main game dengan dia. Okay, kita main crafting, building Legos is a very classic example of problem solving. Okay, bila dia nak buat rumah macam ni tak jadi, dia akan buka, dia akan buat yang lain supaya sampai dia jadi. Okay? And another game yang saya rasa bagus juga untuk anak-anak ialah Minecraft. Saya tak tahu, memang banyak budak suka main Minecraft sekarang ni. So it is their creativity to do something. Saya baru dapat tahu tadi, anak buah saya umur 6 tahun ya, main Minecraft. Dia buat bridge dengan kau. Lembu dia jadinya bridge across the sungai, jadikan bridge. But that's creativity. Okay? And from that dia learn, oh okay, kita boleh buat rumah atas air rupanya. So dia buat rumah dia atas air. So it is to build up dia punya self-confidence juga ya. And then find things that can help you calm down. Apa dia yang boleh calm you down? Okay? Anak kita, especially parents, tengok apa yang can calm anak kita. Macam play sand. Okay? Like kinetic sand is something very soothing pada saya ya, untuk calm myself down. Even to budak-budak lah, kinetic sand is very interesting. Lagi satu blowing bubbles ya, ataupun painting. Okay, painting is also something yang soothing. In fact, saya kita baru macam I just got a sponsorship for my frontliners dekat hospital. Kita orang bagi canvas, plain canvas, so that bila diorang stress, they will paint. They will paint so that dia akan distresskan diri dia through painting. Okay? And it's very therapeutic sebenarnya. Kalau kita rasa stress, sebenarnya you just get a blank canvas, you can just guna acrylic paint. It's very interesting, right? So and then talking about resilience juga, kita develop self-awareness kepada anak-anak kita ya. And some of the orang kata questions yang kita boleh bina kepada anak kita ialah macam what are your needs? Kita tanya, kita tengok. Kalau kecil kita tak boleh nak tanya, kalau dah besar kita boleh tanya what are your needs, what are your goals, apa matlamat dalam hidup. So kita bantu mereka, like Puan Kamilah cakap sharing tadi kan, kita bantu mereka macam mana nak achieve dia punya goal. And then what are your limits? Okay, the limits dia, what is important to them, okay? Apa yang annoys you, so that kita tak buat. What makes you happy, apa yang menggembirakan anda, apa kekuatan anak kita tahu. Okay? Macam mana dia nak cope dengan dia punya past. Okay? Coping is another mechanism yang sangat important in order to build resilience in children. Okay? And how do you usually deal with stress? Okay? Stress ni macam-macam, like Puan Kamilah ada share juga tadi, how to deal with the stress. And kita selalu tanya anak kita if there's anything that you would like to change. Apa yang dia nak change in his life. So everyone actually can learn how to be resilient. Right? And you might feel, you might still feel stressed at times, but it's how you deal with it that actually counts. Okay? So with practice, anybody can learn how to get back on track after negative things happen. Okay, InsyaAllah dengan kita try our best to stay at home, to make everybody strong, okay, untuk menempuhi all this whatever what is happening now lah, the pandemic semua. Okay, I think I'm done with that. Baiklah, thank you very much Puan Mazni, seorang ahli terapi kanak-kanak yang sekarang berada dekat Perak, Puan Mazni. So kita berdua lah dengan saya duduk di mana? Tapi saya duduk di Ipoh, tapi saya kerja di HPK, Hospital Pakar Kanak-Kanak dekat Ceras. Saya berulang lah kerja. Jadi kita dah dengar dari Puan Mazni banyaklah tips.
tips untuk kita bersama dengan anak-anak di rumah ataupun cucu-cucu di rumah. Mungkin yang menonton ni ramai yang ada cucu juga di rumah. Bukan sekadar anak-anak di rumah, cucu-cucu pun ada yang menumpangkan di rumah mertua, di rumah nenek-nenek dan datuk-datuk. Banyak tips yang dikongsi oleh Puan Mazni, benda-benda yang praktikal dan juga yang kita boleh buat sama ada dalam suasana yang bersesuaian dengan tempat masing-masing, saya rasa. Moving on kepada ahli panel kita yang ketiga, Profesor Datuk Dr. Hatta, seorang pakar psikiatri yang dealing with a lot of patients yang berlatar belakangkan ialah seorang pakar psikiatri akan berhadapan dengan pelbagai jenis latar belakang manusia dan juga pelbagai masalah. Lebih faham bagaimana sebuah manusia dari aspek mind, soul dan juga spiritualnya bagaimana. Mungkin Prof boleh ceritakan sikit malam ni bila kita sebut tentang kebingkasan ni ataupun resilience dalam konteks keluarga ni, ataupun kita sebagai seorang individu, seorang insan, bagaimana cara untuk memahami resilience ini dan juga mungkin apakah aspek-aspek yang ada seperti yang disebutkan oleh Puan Kamaliah ataupun Puan Mazni, ada personality anak yang berbeza, mungkin persekitaran yang berbeza. Jadi Prof boleh terangkan lebih lanjut tentang manusia itu, insan itu sendiri dan juga kebingkasan resilience dalam sebuah keluarga tu. Sila Prof. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Irfan boleh nampak boleh nampak slide saya? Boleh Prof. Okey. Prof boleh pancarkan dan nampak dah ya. Okey. Boleh kan? Boleh Prof. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Irfan Maslan, moderator, Puan Kamaliah Nordin, Puan Mazni Muhammad dan semua audience yang berada sama-sama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mulakan dengan saya ada 30 minit ya. Irfan. Irfan. Prof boleh next ke? Okey. Nampak Prof? Okey. Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Berjalan ke makmal, berkawan bersenda, campurkan kimia mengelakkan agas. Akhlak yang baik membangun keluarga, tak lapuk di hujan, tak lekang di panas. Baik. Saya pergi ke hukum. Kita nak fokus kepada keluarga Islam dan sebenarnya bila kita bercakap tentang keluarga ni, dia ada universality, dia ada alamiahnya, dia ada kesejagatannya dalam bercakap tentang keluarga. Semua keluarga jenis keluarga dalam dunia ada yang persamaannya dan ada yang tak samanya. Dalam Islam kita bercakap tentang keluarga, kita ada maqasid syariah. Dalam keluarga kita nak jaga ad-din kita, agama. Kemudian kita nak jaga an-nafs, jiwa. Ahli-ahli keluarga kita juga seterusnya menjaga akal, intelek, dan seterusnya bila berkeluarga maknanya berketurunan, an-nasl, dan bila berkeluarga ada harta yang mungkin diwarisi. Semua ini membawa kepada kebingkasan keluarga ataupun satu lagi istilah kita gunakan ialah keliutan, keliutan keluarga, resilience of the family. Baik. Pertama sekali saya nak sebut tentang Allah. Allah itu Al-Kabir, Maha Besar, Al-Mutakabbir, Maha Megah. Jadi dalam Islam, dalam hidup kita, kita mahu mengikut tariqah Rabbaniyah, iaitu jalan Rabbani pembangun keluarga. Jadi ada dua jenis tariqah ataupun jalan dalam hidup ini. Satu Rabbaniyah ataupun Ilahiyah. Satu lagi ialah Syaitaniyah. Syaitan ni sifatnya takabur, arrogance, bongkak. Dia ada sifat kibria, sombong, haughtiness. Dan jalannya, tariknya ialah tariqah Syaitaniyah, iaitu tarik syaitan. Jalan syaitani, pemusnah keluarga. Berbanding dengan tadi,
jalan yang kita ikuti, jalan Allah, jalan Rabbani ialah pembangun keluarga. Akhirnya keluarga antara dua saja. Kita nak ikut jalan Tuhan ke nak ikut jalan syaitan. Baik, ada 4 sifat mulia dalam satu hadis yang sahih yang bercakap tentang akhlak. Bermaksudnya di sini diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada 4 jika kamu mempunyainya, ia tidak menyusahkanmu jika kekurangan apa-apa di dunia. Pertama ialah hifzu amanah, penyimpanan amanah. Kedua, sidqu hadis, kebenaran percakapan. Ketiga ialah husnul khaliqah, kebaikan akhlak. Dan keempat ialah aifatun fi ta'amatin, iaitu kesucian makanan ataupun kesucian kehidupan. Dan di sini kita umat Islam ni yang keempat ni banyak kacau kerana kita hidup bergelumang dengan riba. Jadi kenapa saya tunjuk hadis ini? Bukan saja hadis ini sangat penting, 4 sifat yang penting ini, penjagaan amanah ataupun penyimpanan amanah, kebenaran percakapan, kebaikan akhlak dan kesucian makanan. Ini menunjukkan bahawa interaksi antara fizikal kita dan kerohanian kita dia langsung dan terus. Kebingkasan keluarga tidak boleh berlaku tanpa penjagaan prinsip-prinsip asas ini. Jadi dalam hidup kita ada 4 ranah, istilahnya saya guna ranah ataupun domain. 4 ranah dalam hidup kita, dalam hidup seorang manusia, tak kira apa agama ataupun tak ada agama, kepercayaan apa kepercayaan pun, 4 ini bergabung dalam diri kita. Biological, psychological, social, spiritual. Jadi hidup kita yang holistik mesti mengambil kira aspek biologi, psikologi, social, spiritual. Misalnya, jasad kita kena jaga sihatnya jasad kita. Jasad kita berhubung dengan bumi dan juga udara dan seterusnya alam. Psikologi kita, bila bercakap tentang psikologi kita bercakap tentang 2 komponen penting dalam psikologi manusia. Kognisi kita, cognition, dan nombor 2 adalah emotion. Cognition ini ada kaitan rapat dengan al-qalb. Kita akan lihat al-qalb iaitu jantung. Jantung ada 2, jantung jasad dan jantung rohani. Dan kognisi kita, cognition kita berkaitan dengan akal kita. Kita sebut awal tadi tentang hifzul aql, iaitu penjagaan akal dalam maqasid syariah. Dan seterusnya ialah social. Kita hidup bukan sebagai manusia yang hidup dalam gua jauh betapa saja. Tidak, kita hidup di tengah masyarakat atau di pinggir masyarakat. Kita mesti ada keterampilan, kemahiran berinteraksi dengan masyarakat. Kita mesti ada kekuatan untuk berinteraksi dengan masyarakat. Dan sudah tentu spiritual kerohanian. Kita akan pergi satu persatu nanti. Kita tahu, semua umat Islam yang asasnya tahu tentang 3 jenis nafsu. Bahasa Arabnya an-nafs, alif lam nun fa sin, an-nafs. Bahasa Inggeris the soul. There are 3 types of 3 stages of the soul. 3 peringkat. Yang paling bawah sekali ialah apa yang disebut sebagai la ammaratun bisu, wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu, iaitu dan aku tidak membebaskan diriku, sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kemudian ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim, sungguhnya kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini yang paling bawah sekali, iaitu nafsul ammarah bisu, nafsu yang menyuruh kepada kejahatan. Dan kita mesti dalam hidup kita membina, mentarbiah, mendidik ahli keluarga kita supaya dapat menjauhkan diri dari peringkat nafsu ini. Seterusnya ialah nafsu yang mencela, disebut sebagai nafsul lawamah. Dan ini dalam surah Al-Qiyamah ayat kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan nafsu yang mencela. Peringkat ini kita semua tahu bahawa peringkat ini adalah peringkat yang baik daripada yang paling bawah tadi, kerana nafsu ini boleh bertafakur, boleh buat introspeksi diri, boleh muhasabah diri.
Yang penting dia boleh mencela dirinya sendiri, kerana dirinya bila dalam keadaan yang salah dia akan sedar. Ini adalah tahap yang kedua yang lebih baik, dan ini adalah nafsu yang dimiliki oleh majoriti orang yang beriman yang sedang bermujahadah untuk mendekatkan dirinya dengan Tuhan dan menjauhkan dirinya daripada syaitan. Dan sudah tentu ini adalah nafsu yang tenang, nafsu yang paling baik, apa yang disebut sebagai nafsul mutmainnah. Kita lihat di sini Allah menyebut di dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28, ya ayuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai ke peringkat ini peringkat yang paling cantik. Bergunalah, bertuahlah manusia yang dapat ke peringkat ini. Dan peringkat ini Allah sebut irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya, iaitu kembalilah kepada Tuhanmu dengan reda, diredai. Allah reda dia dan manusia itu meredai Allah Ta'ala. Kalbu ini sangat penting dalam kita membina kebingkasan resilience of the family. Sangat-sangat penting. Kena faham betul-betul kalbu ni. Dalam hadis yang sahih, ini yang disebut di sini, bermaksud ketahuilah pada jasad itu terdapat seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Jika ia buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ketahuilah, ia adalah kalbu. Kalbu. Saya faham hadis ini sejak saya medical student dulu, tahun 70-an, lama dulu, 100 tahun dulu, bahawa ini membawa dua maksud. Satu ialah kalbu ataupun jantung. Orang Arab kata kalbu lah, kalbu, al-kalbu ataupun kalbun. Maknanya jantung. Jantung ini ada dua makna, satu jasad, satu kerohanian. Jantung rohi dan jantung jasadi. Memang betul hadis ini hebat kerana dia applicable, boleh diguna untuk kedua-dua keadaan, iaitu jantung yang jasadi, physical heart. Jika dia rosak, rosaklah seluruh jasad. Bila physical heart yang rosak dengan katakan kita kata pelbagai jenis kekacauan, kekeliruan, kecelaruan, disorders of the heart, heart diseases, maka rosaklah diri kita. Otak kita boleh jam, kita boleh dapat stroke, kita boleh dapat macam-macam penyakit. Itu yang fizikal. Dan bila pergi yang kerohanian pula, begitu juga. Kita ambil misalan kalbu rohi. Bila dia kotor, dia jahat, maka diri manusia itu jahat. Ini kalbu, dua-dua makna, iaitu jasad dan roh. Saya gunakan istilah sini, kita sujud dengan hina di hadapan pembolak balik kalbu. Ya, ini jaga-jaga, ini realiti hidup untuk individu dan untuk keluarga. Maksud hadis ini daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, adapun Nabi SAW banyak membaca. Baginda banyak membaca. Wahai pembolak balik kalbu, teguhkanlah kalbuku di atas agamamu. Ya muqallabal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian aku bertanya, aku inilah Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda SAW yang sangat popular. Bagi orang Islam yang tak kenal Anas bin Malik, maknanya dia tak cukup belajar hadis, ataupun dia tak cukup belajar sirah nabawiyah, ataupun dia tidak cukup belajar sejarah Islam. Anas bin Malik. Ya. Di sini bukan masanya untuk saya cerita tentang Anas bin Malik kerana masa amat terhad. Tapi kita lihat apa maksud pertanyaan dia kepada baginda yang dikasihi. Wahai Rasulullah SAW. Bila saya sebut Rasulullah SAW, saya percaya audiens akan sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita kena banyak selawat pada baginda SAW kerana kita kasihkan baginda. Kenapa? Kerana baginda kasihkan kita. Kita kasihkan baginda, baginda kasihkan kita, dan kita jangan lupa bahawa besok insya-Allah yang pasti akan datang di akhirat, matahari di atas kepala dan kita menggelitik, meraung pun tak boleh, berjalan tak boleh, menggelitik dengan penuh
kepayahan Rasul SAW menjadi syafaat bagi kita. He will become our intercessor, and that is being forgotten many times by the Muslim Ummah. Ya, dan senang saja nak jadi dia baginda sebagai intercessor kita, syafaat kita, senang. Sebenarnya tak senang juga. Apa dia? Kita ikut sunnah dia. Ikut sunnah dia sekarang susah. Untuk ikut sunnah Rasulullah SAW dalam keluarga sekarang di Malaysia, bagi saya amat susah. Siapa kata senang, beritahu saya nak interview. Saya boleh buat buku kecil tentang bagaimana mudahnya untuk keluarga Islam di Malaysia ikut sunnah Rasulullah SAW sepenuhnya. Amat mencabar, amat sukar. Tapi bila kita kata sukar, mencabar, maka kita will be up to the task. Kita akan berdepan dengan cabaran ini dan memperbaiki diri kita. Kalau kita kata senang ikut sunnah Nabi ni senang. Senang kita akan lalai. Bila kita lalai, Allah Ta'ala sebut dalam Quran sebagai minal ghafilin, iaitu dari kalangan mereka yang lalai, berbahaya. Baik, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu bertanya. Maksudnya, wahai Rasulullah SAW, kami beriman kepadamu dan kepada apa yang kamu telah bawa. Lalu apakah kamu masih bimbang kepada kami? Ini sahabat zaman Nabi bertanya. Baginda SAW menjawab, ya, kerana sesungguhnya kalbu itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah SWT, yang dia akan membolak-balikkannya mengikut kehendaknya. Subhanallah, saya baca hadis ini beberapa kali dalam hidup saya, dan malam ini ketika ini bila saya baca ini pun saya masih seram sejuk. I feel orang kata apa, goose pimples on my old skin, on my aging skin. I feel hair standing on my neck. Saya seram sejuk. Kenapa? Kerana ini menunjukkan bahawa kita manusia tidak boleh sedikit pun sombong. Kita tidak boleh sedikit pun menunjuk-nunjuk. Ini saya mengingatkan diri saya. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sesungguhnya kalbu itu berada di antara dua jari daripada jari-jari Allah Ta'ala, dan yang dia akan membolak-balikkan mengikut kehendaknya. Sebab itu, pada umur 30 tahun, mungkin orang tu bertakwa. Bagusnya, bertuahnya, Nek Tijah tu, Hajah Tijah tu, ataupun Makcik Tijah tu. Dia dapat menantu yang baik, 30 tahun, baik, orangnya jaga semayang apa semua. Yang si Mamat ni baik punya puji. Makcik Tijah pun memang cukup bangga dengan menantu dia, punya bangga, anak perempuan dia punya bangga. 10 tahun kemudian perangai tak senonoh. Jadi inilah mengingatkan kita bahawa Allah Ta'ala boleh membolak-balikkan kalbu kita. Jadi kita mahu kita mahu berjumpa dengan Allah Ta'ala dalam keadaan ini, iaitu cuba kita lihat di sini maksudnya lah, di hari harta dan anak lelaki tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan kalbu yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ini siapa yang baca dengan mata hati, siapa yang baca dengan ulil albab, dengan al-albab, dia akan tersentak. Tak guna anak lelaki. Ramai orang kata anak lelaki, syukur awak dapat anak lelaki. Dalam dunia sekarang ni, anak lelaki banyak tak guna. Anak perempuan yang berguna. Ya? Minta maaf lah, saya macam bias gender sikit. Yang pentingnya anak lelaki ke anak perempuan kita didik, insyaAllah doa supaya dia bertakwa. Jadi pada hari itu, tak guna bila bertemu Allah. Yang berguna ialah apa? Kecuali orang yang menghadap Allah dengan kalbu yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Tentang kalbu, tentang nafsu, tentang semua ni ada istilah fuad dalam Quran. Ini yang membuat orang seperti saya sangat seronok, sangat insaf. Ya? Seperti saya maknanya psikiatris seperti saya lah. Ya? Psikologis, kawan-kawan saya. Kerana ada istilah fuad. Apa ini fuad? Cuba kita lihat maksudnya. Dan menjadi kosonglah fuad Fuad ibu Musa. Sesungguhnya hampir ia mendedahkan rahsianya. Seandainya tidak kami teguhkan kalbunya,
supaya ia dari kalangan orang yang beriman. Ini kita bayangkan Ibu Musa alaihissalam nak melepaskan anaknya dalam bakul, kita katakan bakul lah, yang disiapkan di atas permukaan sungai Nil. Mana ibu yang mau membuat demikian, ya, tapi dia tawakal kepada Allah. Dia tahu ini Allah punya arahan. Ya. Dan masa itu kita lihat bagaimana wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Farigha ni maknanya kosong. Fuad ini kosong. Jadi apakah fuad? Fuad ini dalam skema roh, nafsu, kalbu, akal, lub, fuad, ia adalah istilah yang saya nak guna sini adalah kalbu kecil ataupun kalbu yang bersemangat. Dalam tafsir bahasa Melayu, bahasa Indonesia dia kata hati kecil. Saya tak berapa suka istilah hati kecil kerana bagi saya lebih baik kita bersebut sebagai ini kalbu bersemangat. Semangat. Kita akan lihat nanti bahawa fuad ini mencerminkan semangat. Kerana dalam bahasa Arab fuad ini ada kaitan dengan umpamanya perkataan-perkataan yang berkaitan dengannya menunjukkan bahawa ia adalah pembakar semangat. Kalau kita menyalai daging panas itu bahasa Arab pun ada kaitan dengan fuad juga. Jadi masa itu Ibu Musa hilang semangat dia seolah-olah. Ini penting. Sebab itu dalam kita mentarbiah anak-anak, cucu-cucu kita dan diri kita mesti reda untuk ditarbiah, kita mesti ada semangat untuk ditarbiah. Tidak ada murabbi yang menjadi pentarbiah yang baik jika dia tidak pernah ditarbiah. Tidak ada. Tidak ada langsung dalam mana-mana tradisi agama pun, tidak ada seorang guru, seorang pendidik yang bagus, yang baik, yang berkesan jika dia tidak pernah dididik. Jadi kita mesti ada semangat untuk ditarbiah, kita mesti ada semangat untuk mentarbiah. Baik, kita pergi ke satu istilah lagi. Ini istilah yang bagi saya subhanallah, istilah ini bila saya baca ayat Quran yang ini dan faham maksud dia, menusuk dalam jiwa saya. Dia merupakan satu istilah pelengkap semua istilah yang berkaitan tentang kalbu rohi tadi. Kalbu rohi tadi. Apa dia? Albab. Lub, istilah lub. Kita baca ni dulu, kita akan pergi yang ini. Bila lihat maksudnya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya orang yang beringat ialah orang yang berakal celik. Ya. Jadi ini la ya ujung innama yatadhakkaru ulul albab, iaitu sebenarnya orang yang beringat. Yatadhakkaru, yang kita tazkirah itu maknanya peringatan lah. Zikr Allah maknanya mengingati Allah. Kita berzikr Allah, zikir banyak maknanya ingat banyak. Zikr Allah, ingat Allah. Jadi di sini dalam ayat Quran ini disebut pada hujung ayat ini, innama yatadhakkaru ulul albab. Ulul albab ni apa dia? Kita lihat. Jenis jiwa dan kalbu rohani. Al-qalb, kalbu dalam keadaan berbolak-balik yang boleh ditenteramkan. Itu al-qalb kita sebut awal-awal tadi. Al-fuad, kalbu dalam keadaan terbakar yang boleh membakar semangat. Itu al-fuad. Al-lub, kalbu intelek, pembeza antara kebenaran dengan kebatilan. Al-lub, bahasa Arab maknanya inti, iaitu intelek paling berkemampuan sebagai pembeza, membawa furqan antara hak dengan batil. Setiap al-lub ialah intelek. Tetapi bukan semua intelek mencapai aras al-lub yang merupakan puncak kefahaman intelektual. Ringkasnya, manusia yang sampai tahap menguasai al-lub ini, dia sangat bernasib baik. Kenapa? Bila dia sampai tahap ini, kalbu dia dah tidak berbolak-balik. Kalbu dia dah tenang. Bila sampai al-lub ini, al-fuad yang membakar-bakar semangat ni pun terus bersemangat, tetapi api semangat itu sudah
tenang, sudah steady. Dan al-lub ini, intelek ini boleh membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Jadi anak-anak kita, cucu-cucu kita ni dan kita sendiri yang dah tua-tua ni pun mesti terus belajar untuk membezakan antara buruk dengan baik. Cuma yang tua-tua ni umur 65 tahun, 70 tahun ni, lelaki ke perempuan, sepatutnya dia semakin mempunyai hikmah, mempunyai al-lub untuk cepat membezakan antara benar dengan batil. Kalbu ni hebat. Banyak kali disebut dalam Quran. Ada kalbu yang keras. Kita lihat terus makna Al-Baqarah ayat 74 ini. Kemudian sesudah itu, kalbu kamu juga menjadi keras seperti batu. Bahkan lebih keras lagi. Allah sebut, ada kalbu yang lebih keras dari batu. Padahal di antara batu-batu itu ada yang terpancar dan mengalir air sungai daripadanya. Dan ada yang pecah terbelah lalu keluar mata air darinya. Dan ada juga di antaranya yang jatuh ke bawah kerana takut kepada Allah. Jadi kita bayangkan batu-batu yang jatuh dari gunung, kita lihat glacier di tempat-tempat kutub utara ke selatan ke, glaciers ke, kita lihat batu dalam berguling dari gunung berapi. Sebenarnya semua tu takut akan Allah. Manusia yang action dengan Allah, batu pun takut dengan Allah. Sedang Allah tidak sekali-kali lalai daripada apa yang kamu kerjakan. Jadi kita perlu sedar diri kita boleh lebih keras dari batu, dan batu yang keras itu pun boleh menjadi manfaat, tetapi manusia, ini kita ingatkan orang-orang politik, kita ingatkan orang-orang profesor-profesor di akademia, alam akademia, kita ingatkan orang businessman, kita ingatkan suami isteri, ingatkan atuk nenek, bahawa janganlah kalbu-kalbu kita ini keras, lebih keras dari apa? Kalbu kita jangan lebih keras dari batu. Baik, kita dah nak hujung ni. Pengaruh, saya ada insyaAllah ada dalam 3-4 minit lagi. Betul Irfan? Ya, boleh insyaAllah. Saya boleh lagi setengah jam lagi, tapi Irfan kena hentikan saya kalau terlajak ni. Baik, jadi pengaruh kebingkasan keluarga, kita lihat keluarga inti berfungsi. Istilah yang saya guna ialah keluarga inti, nuclear family. Bolehlah orang kata keluarga asli ke keluarga apa-apa, tak apa, saya gunakan inti. This is a core family. Ini macam lub tadi, inti, lub tadi, essence, the essence of life. Our life is, family life is the nuclear family. Tapi mestilah keluarga berfungsi. Tadi Puan Kamaliah sebut tentang functional, tak functionalnya. Ada keluarga yang apa yang kita sebut sebagai non-functional families. Ini teruk lah, ini dahsyat lah. Juga tidak ada masa untuk saya bercakap tentang non-functional families di sini. Tapi kita ambil yang ideal dulu. Yang ideal boleh dicapai oleh banyak keluarga. Keluarga inti berfungsi. Bagaimana nak berfungsi itu mesti ada keliutan, mesti ada kebingkasan yang telah disebut sedikit sebanyak oleh Puan Mazni tadi dan Puan Kamaliah. Kemudian kita ada keluarga luas, the extended family, keluarga luas. Ini sangat penting dalam masyarakat beragama, masyarakat tradisional yang positif, ya, yang beragama, dia keluarga luas ni ada peranan yang positif. Keluarga luas ni boleh juga menjadi beban, boleh banyak cerita ya. Nak tahu keluarga luas, keluarga luas menjadi beban dengan budaya dia yang karut apa semua, baca buku novel Hamka Merantau ke Delhi. Merantau ke Delhi, baca juga buku Hamka, Buya Hamka, novel di bawah lindungan Kaabah, dan juga baca novel dia Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi orang muda sini yang audience yang umur 25 tahun, 30 tahun tercengang-cengang ni apa untuk ni cakap ya. Catatkan tu, carilah, bacalah. Bagi saya inilah novel-novel hebat oleh ilmuwan dan alim yang hebat Nusantara. Sangat hebat novel-novel dia. Dia seorang alim ulama,
dari kalangan ulama, tapi menulis novel-novel yang sangat kritikal terhadap budaya-budaya yang karut, ya. Novel romantik, ya betul, tapi dia pastikan hero atau heroin dia akhirnya berpisah, ada yang mati. Semua hero atau heroin mati. Nah, itu Hamka. Kenapa dia matikan semua hero-heroin dia? Kena baca lah. Itu topik lain, saya tahu sebab cerita hari ini. Now, persekitaran masyarakat ini penting. Dalam negara kita ini, persekitaran politik, sosiopolitik amat gawat. Terus terang, amat gawat. Dan dia boleh mengesani hidup kekeluargaan kita. Kita tidak pernah mengalami kegawatan negara seperti yang kita lalui selama 2 tahun kebelakangan ini. Dari sudut politiknya, kegilaan politiknya, saya gunakan istilah psikosis siasah. Psikosis siasah dalam keadaan sekarang ini. Ekonominya, kesehatannya gawat semua. Dan masih inilah kita kena betul-betul berpaut meminta Allah Ta'ala memberi kekuatan bagi diri kita, setiap individu dan keluarga dalam diri kita, memberi kita kebingkasan, keliutan, resilience, strength dalam diri kita, dalam keluarga kita, kerana kita tidak boleh harapkan sangat orang-orang politik yang sedang gila kuasa ini. Negara dan dunia pun dalam keadaan gawat. Tadi Puan Kamalia sebut tentang ekonomi yang merudum, jatuh merudum. Kita kena banyak sabar dan insya-Allah, saya percaya insya-Allah kalau ikut rekod-rekod lepas 20 wabak endemik dan pandemik yang kita rekodkan oleh manusia bertulis, kita akhirnya insya-Allah akan menjadi mandiri, menjadi survivors, pemandiri. We will survive, insya-Allah. Akan ada suasana pemandirian nanti. Prediction saya, wallahu a'lam bishawab, saya letak dua, wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah bulan 6, bulan 7 tahun depan barulah kita agak stabil sikit. Bulan 7 Jun atau bulan Julai tahun depan. Orang boleh tanya kenapa? Itu panjang cerita. Ini saya punya telahan saya, insyaAllah. Ya. Sementara itu, kita kena terus rapatkan diri kepada Allah Ta'ala yang sudah vaksinasi 2 dos, jangan angkuh. That means nothing. It means nothing. Di sisi Allah Ta'ala, it means nothing to him. Sebab itu, bila kita sudah vaksinasi 2 dos, seperti saya, orang tua ni, bulan Mac, April tu kami suami isteri dah 2 dos dah. Ada sahabat saya umur 65 tahun, tanya saya, how do you feel? Dia kata, I feel the same. Sudah 2 dos pun saya rasa sama. Kenapa? Saya rasa bahawa Allah Ta'ala menentukan hidup kita. Tetapi vaksinasi mesti, usaha, doa wajib. Vaksinasi mesti, itu usaha. Tapi doa kita wajib. Tawakal pada Allah Ta'ala wajib. Itu yang memberi kebingkasan dalam keluarga kita, insyaAllah. Jangan angkuh, jangan sombong. Angkuh, sombong, kawan dengan syaitan. Takwa, tawaduk, kawan dengan Tuhan. Itu saja. Baik, kita nak ujung. Rahmah. Ada satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini semua orang tahu. Dan tidak kami, Allah Ta'ala sebut, dan tidak kami, itu Tuhan, mengutus kamu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. And we do not send you, O Muhammad, except to be a mercy to all the worlds. Lil alamin, bukan lil alamin. Lil alamin, jamak, plural, ya. Jadi dalam kerahmatan itu, dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya, the prophets, Al-Anbiya 107. Jadi bagi saya, wallahu a'lam bishawab, bagi saya bila rahmah ni mesti ada sekurang-kurangnya 5 ciri ini. Iaitu mesti ada kasih, love, hope. Ini dalam Quran sebut banyak kali tentang hope. Allah kasihkan itu, Allah kasihkan ini. Mesti ada al-adalah, keadilan. Mesti ada hikmah, ada wisdom. Mesti ada keikhlasan dan mesti ada ketinggian akhlak, kebaikan akhlak. Ya. Dan ini peringatan bagi kita semua. Peringatan bagi kita semua. Bila saya tengok orang-orang bukan Islam, kita tengok saya dan saya berkawan dengan mereka. Saya menyampaikan akhlak baik dengan mereka. Saya tidak membenci orang kafir. Kerana selagi mana mereka tidak membenci saya tidak membenci mereka. Dan jika mereka membenci saya kerana mereka ignorant, mereka jahil tentang Islam,
Kerja saya adalah untuk berdakwah, menunjukkan akhlak baik, dan ini peringatan untuk kita. Maksudnya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tapi apakah kamu memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Ini hikmah Allah Ta'ala yang kita mungkin tak faham sepenuhnya. Kita akan faham bila kita jumpa dia. Baik, ini ada 3 lukisan. Ini cucu-cucu kami, saya telah membuat dalam satu siri 3 competition. Satu siri 3 competition, 1 penulisan, 2 lukisan. Ini yang ketiga bulan lepas ya. Jadi Fudail ini adalah Atuk ni senang lupa cucu dia. Saya ingat Fudail ni umur 9 tahun ya. Dia temanya COVID-19. Dia buat roket, orang ni keliling banyak COVID, dia nak naik ke bulan, kita nak tinggalkan dunia ni. Ini Fudail. Ini tingkatan 4, Hanak dia lukis COVID-19. Ini frontliners, dia kata frontliners, ini yang kat dalam rumah belajar Google Meet apa semua, dan mereka dua alam dan bertemu di tengah-tengah. Dan ini Marwan tingkatan 1, ini dia buat poster ni dengan doa, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Doa ni penting. Ini doa antara doa ruqyah syari'iyah. Ruqyah ada 2. Satu ruqyah syari'iyah, ruqyah yang menurut syarak. Satu lagi ruqyah syirkiyah, iaitu ruqyah yang menurut syirik. Jaga-jaga. Ini antara defense kita. Keliutan, kebingkasan keluarga mesti pandai berdoa ini. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh wala fis sama'i. Saya ujungnya ada 3 gambar ni, Irfan, please bear with me, 3 gambar ya. Saya tunjuk ni kerana nostalgia sikit. Duduk tengok gambar lama ni. Ini Masjid Qurtubah, Andalusia, dibina pada tahun 785 Masihi. Kemudian bila orang Islam tewas dengan umat Katolik pada 1236 ini, maka dia masjid ini dijadikan sebagai Mosque Cathedral of Cordoba. Ya, ini gambar yang saya ambil tahun 5 tahun lepas ya. Dan di Cordoba ni sangat penting. Sebut nama Cordoba, orang-orang berilmu dalam dunia, sebut nama saja Cordoba, mereka akan mengingati Cordoba di bawah pimpinan kerajaan Islam, iaitu Cordoba yang ada ilmu, Cordoba yang jalan-jalannya penuh dengan lampu-lampu jalan yang meriah, dan gedung-gedung ilmu, gedung-gedung perpustakaan, alim ulama dari banyak tempat dari Eropah, bukan Islam, belajar di Cordoba pada abad ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 ya, Cordoba. Bahasa Arabnya Qurtubah ya. Dan pada tahun 1488 ni zaman kerajaan Melaka, Sultan Mansur ke Sultan Muzaffar, kita kena cek baliklah, semak balik. Ada apa yang disebut bubonic plague, wabak bubonic. Bubonic plague ni sebenarnya dia datang bersiri. Satu pada abad ke-14, dia kena timur dan barat, Eropah dan negara Islam, China dan Parsi, India kena, Farsi dan seterusnya. Pada zaman itu disebut sebagai Maut Hitam, Black Death. Macam bubonic plague 150 tahun kemudian. Bubonic plague ini adalah kelenjar-kelenjar yang menggelembung dan sakit akibat dari penyakit yang dibawa oleh Yersinia pestis, bakterium yang dibawa oleh kutu-kutu tikus hitam. Bubonic plague berlaku. Tapi gambar ni dalam 6 tahun lepas lah, 5-6 tahun lepas ya. Saya ambil ni, saya lupa ni waktu maghrib ke waktu subuh, saya lupa. Akhir sekali inilah ini nama haiku. Haiku adalah sajak puisi orang Jepun. Sekarang ni haiku dalam banyak agama, banyak bahasa. Jadi saya tulis haiku ini
di Cordoba pada 2015, the bird soars heavenward as the machine man flies. This is the bird, this is the machine man dengan paraglider ni dengan motor, machine man flies on wings of God's mercy. Itu haiku. Siapa yang nak tahu haiku nanti boleh Google. Saya bahasa Melayukan, burung ke langit dan insan mesin terbang atas sayap rahmah Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Prof Hatta atas perkongsian sharing. Kita banyak dengar malam ni daripada Prof Hatta masuk ke jenis-jenis jiwa, macam lecture Prof tentang al-lub, al-fuad. Mungkin ada yang dah terlupa tentang benda-benda tu, especially yang background psychology. Jadi malam ni Prof mengimbau balik. Dan Alhamdulillah, terima kasih kepada yang masih setia bersama kita. Saya kira kita agak kesentukan masa. Mungkin sepatutnya kita buat ada 3 siri bersama 3 ahli panel yang berbeza. Dan memang topik kebingkasan keluarga ni bukan satu topik yang kecil. Lagi-lagi bila kita bincang tentang situasi pandemik sekarang, tentang hubungan kekeluargaan dan juga bagaimana seorang anak hendak melalui proses PDBR di rumah, melalui proses kehilangan ibu bapa. Mungkin sedikit kata-kata akhir sebelum kita berakhir pada malam ni daripada setiap ahli panel untuk merangkumkan topik keluarga dan pandemik membina kebingkasan keluarga daripada kepakaran berbeza. Puan Kamaliah dengan background pendidikan kanak-kanak dan juga kekeluargaan, banyak bersama dengan civil society berbincang tentang masalah kekeluargaan, tentang Baitul Muslim. Dan juga daripada Puan Mazni yang bersama kanak-kanak yang mempunyai kelebihan dalam setengah aspek. Banyak tips-tips yang Puan Mazni kongsikan dan juga Prof Hatta, seorang pakar psikiatri. InsyaAllah mungkin Puan Kamaliah boleh short 3 minutes insyaAllah untuk menutup sesi kita pada malam ni. Okey, terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai merumuskan perbincangan kita pada malam ini, pertamanya saya ingin menekankan bahawa apa yang kita bincang malam ni hanyalah sedikit sahaja. Dan sebenarnya perkara ini perlu didalami kerana ia merangkumi beberapa skill, kemahiran, bukan hanya pengetahuan lah. Yang keduanya, saya ingin juga mengajak para audiens untuk bersama-sama cekalkan hati untuk membina kebingkasan keluarga. Nothing is too late, it's not too late. Walaupun umur perkahwinan kita dah 10 tahun ke 15 tahun ke ataupun hanya baru setahun 2, tapi it's never too late untuk kita membina kebingkasan keluarga kita. So bermula daripada malam ini, kalau kita belum mula lagi, maka kita mulalah pada malam ini untuk kita meningkatkan atau membina kebingkasan keluarga kita. Kalau kita dah mula, maka kita cubalah usahakan supaya kita boleh berjaya mencapai kebingkasan yang sebaik mungkin. Namun saya juga ingin mengatakan di sini bahawa there is no end point lah untuk kita membina kebingkasan keluarga kita. Maknanya kebingkasan keluarga ni there is no end point. Kita harus terus membina sehingga akhirlah. Sebab apa? Sebab cabaran-cabaran yang mendatang berbeza-beza. Ya, dan kita sentiasa kena berwaspada dan kita sentiasa kena dapat menyesuaikan dengan cabaran, menyesuaikan keluarga kita dengan cabaran dan juga coping dengan ujian-ujian yang datang. Wallahualam, itu saja daripada saya. Okay, terima kasih Puan Kamaliah. Puan Mazni, short 2 to 3 minutes. Boleh mungkin Puan Mazni kena unmute. Okay. Assalamualaikum. Saya cuma nak share lah yang macam saya dah share tadi. Saya kata resilience ni dia is a work in process, work in progress. So dia something that kita akan continue juga to develop throughout our lives. Okay? And family comes first.
Yang satu saya nak kongsi pasal PDPR pasal kanak-kanak telah diberi kebebasan yang seawal usia untuk join. Diorang ada apa kata? Diorang ada option. Diorang kena buat option yang sangat besar at the very young age. Ya. Pasal PDPR ni ikut diorang nak join, dia join. Dia tak nak join, ada yang tidur. Pun dalam kelas pun ada kan. On je tapi diorang tidur kan. So the responsibility tu rasa saya tu sangat berat untuk anak-anak, especially yang orang kata below 12 years old lah, yang bila dah besar tu dia dah tahu dia punya kewajipan untuk belajar. So it is the family support, the family support daripada parents untuk encourage anak untuk join PDPR lah. Pasal this is their future, okay, which is rasanya dalam setahun dua ni anak-anak ni memang macam lost. Orang mana yang suka belajar tu okey, mana yang tak apa suka yang kena ada physical contact tu diorang sangat lost. Diorang tak tahu pun apa benda yang diorang belajar. So at this moment saya rasa parents is very important ya, bantu anak-anak untuk menangani masalah mereka. Itu saja saya kawan aku. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Mazni atas perkongsian, terutamanya fokus kepada kanak-kanak dan kepentingan parent ataupun ibu bapa di rumah bersama anak-anak. Dan terakhir sekali ahli panel kita Prof Hatta, mungkin sepatah kata daripada Prof Hatta untuk merangkumkan bincangan kita malam ini. Saya nak beri respons terus, respons dalam 2 minit ni, respons kepada Puan Masira Zainal Abidin, soalan beliau. Ketua keluarga ialah orang lelaki, suami ketua keluarga, ayah ketua keluarga, dan orang lelaki mestilah pandai, mestilah belajar untuk memimpin keluarga. Satu perkara yang tidak memalukan orang lelaki bila orang isteri ataupun orang muhasabah dia. Jangan rasa malu. Telan ego tu, telan swallow your pride. Ya, dia tahu orang lelaki ni ada pride, ya betul. Tetapi paling baik adalah orang lelaki pemimpin keluarga yang boleh berinteraksi secara positif dan juga berunding dengan isteri dia. Dalam masa yang sama, isteri pula mesti ada juga sifat-sifat hikmah, kebijaksanaan, bertolak ansur dua-dua pihak. Soalan ataupun statement kenyataan Puan Masyarakat kata lelaki lihat kurang matang. Saya setuju. Ramai lelaki sekarang ni kurang matang, tapi saya sendiri melihat ramai juga lelaki yang matang. Saya bergaul dengan generasi anak-anak saya lihat yang matang-matang. Ini bagi saya adalah menyejukkan perasaan saya. Sesekali saya jumpa yang kurang matang. Ya, betul. Sesekali. Cuma bila kita kata ini kurang matang ke tak matang, kita kena ada questionnaire, ada survey, ada soal selidik untuk mencari data secara empirical, scientific untuk mengatakan itu dan ini. Okay, sekali saya katakan, menekankan bahawa kedua-dua pihak, lelaki dan wanita, suami dan isteri, mestilah ada suasana perundingan, tolak ansur dan kerahmatan sesama sendiri. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Okay. Baiklah, Alhamdulillah, terima kasih Prof Hatta atas jawapan kepada soalan Masira juga. Sebenarnya banyak soalan-soalan yang kita terima di Google Form kita juga. Mungkin kita boleh tanya kepada ahli panel kemudian. Tapi secara keseluruhannya diharapkan insyaAllah forum pada malam ni memberi sedikit sebanyak pendedahan kepada masyarakat umum, khususnya untuk kita sedar betapa pentingnya sesebuah keluarga untuk menjadi resilient ataupun bingkas dan bila jatuh untuk bangun semula atau untuk menghadapi cabaran-cabaran yang kita akan sentiasa ada sama ada semasa pandemik ataupun selepas pandemik, sentiasa akan ada cabarannya. Dan sekarang antara fasa yang saya kira ramai berhadapan dengan cabaran-cabaran yang besar. Kita antara negara yang lama di dunia tanpa persekolahan, anak-anak di rumah, dan juga beberapa aspek lain dalam keluarga yang kita rasa bila mana berlakunya pandemik ni, cabaran yang baru berlaku. Duduk bersama dalam sebuah rumah dengan tempoh yang lama. Semoga ibu bapa yang mendengar dapat manfaat insyaAllah, termasuklah
datuk-datuk dan nenek-nenek juga yang mendengar, yang baru berkahwin ataupun yang sudah lama berkahwin juga mendapat manfaat insyaAllah daripada majlis ilmu kita pada malam ni. Itu sahaja daripada saya insyaAllah pada malam ni. Terima kasih kepada yang mendengar, yang terus mendengar sehingga a bit overshoot masa kita malam ni, tapi tak apa. Semoga bermanfaat. Yang akan mendengar juga mungkin di recording. InsyaAllah sekiranya tak ada apa-apa, saya Irfan Maslan selaku moderator malam ni di pihak Pertubuhan Kesejahteraan Psikospiritual Malaysia, PKPM dan Anjuran Bersama Petronita Perak mengucapkan jazakumullah khairan kathiran kepada semua ahli panel pada malam ni. Terima kasih Prof Hatta, Puan Mazni dan Puan Kamaliah. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Sebagai moderator malam ni, saya menangguhkan majlis kita dengan suratul As. Subhanallah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.